Satu pokok ni lebih kurang dalam 3 kilo kita akan tabur. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel saya dan salam Tanan Berduri. Okey, insya-Allah hari ni saya nak buat aktiviti ataupun kerja saya adalah saya nak membaja kebun. Ni kebun peninggalan arwah ayah saya lah. Kebun sawit dah tinggi dah. Jadi hari ni saya akan baja pokok sawit ni dengan cara yang betul lah. InsyaAllah saya akan share ada dua cara. Satu cara kita akan buat keliling pokok. Satu lagi kita akan baja campak dekat pelepah ni, tengah-tengah pelepah ni. Dekat tengah pelepah ni dengan keliling pokok tu adanya akar muda, itu akar putih dia lah. Akar tu untuk meresap baja lah dengan cantik lah, insya-Allah. Jadi hari ni saya akan buat dua cara juga. Saya akan buat keliling pokok dengan di bawah timbunan pelepah ni lah. Kita akan letak baja tu di bawah timbunan pelepah tu, insya-Allah. Jadi hari ni baja yang saya nak guna ialah baja kuda merah. Mungkin yang dah pernah guna pun tahu. Baja ni saya beli dengan orang kampung. Orang kampung saya ni dia ambil sekali banyak, dalam berpuluh-puluh tan jugalah dia ambil. Jadi kita beli dekat dia. Sebelum dia beli baja ni, dia akan pergi test dekat makmal lah. Original tak sama tak kandungan dia, NPK tu dengan apa yang ditulis dekat dekat guni ni. Jadi NPK dia kat sini boleh nampak 10, 5, 20, 3 tambah TE. Okey. Jadi dia punya baja ni lebihkan kepada buah lah, untuk pembesaran buah lah. Okey. N dia 10, P dia 5, K dia 20. Okey. Dan TE tu tambahan dia. Okey. Jadi nak nampakkan dia hasil dalam 3 bulan macam tu jugalah. Jadi kita buka dulu guni ni, kita masuk dalam baldi. Kita tolak ada tapi dah hancai, tak boleh guna. Kita gunilah baldi apa yang ada kan, insya-Allah. Jadi jom kita start. Okay, jadi saya akan tunjukkan baja dia. Macam ni lah baja dia. Boleh nampak kan baja dia? Macam ni je. Putih macam biasalah baja biasa. Ini dia baja kuda merah. Okey, jadi jom kita start membaja pokok. Okey, jadi kaedah yang pertama saya akan baja di bawah timbunan pelepah ni. Kalau kita tengok orang lama-lama otai-otai sawit kan, memang ramai dia akan baja di bawah timbunan pelepah ni lah. Sebab ada akar muda bawah ni. Jadi lagipun bila hujan lebat, baja tu takkan lari lah. Dia akan duduk bawah pelepah ni. Dia terselamat lah. Maknanya pokok kita pun dapat baja. Okey, jadi saya akan taburkan bawah pelepah. Letak saja. Kalau nak tahu, pelepah kita ni pun lama-lama dia reput, jadikan pelepah ni baja lah untuk pokok kita. Baja organik lah panggil kan. Sebab tu kita letak tengah-tengah ni. Maknanya pokok pun dapat makan baja ni. Nanti lama-lama pelepah ni reput, jadilah baja. Okey, letaklah dalam 2 kilo. Tak kisah ikut masing-masing. Nanti bila hujan dia meresap bawah, dia tak akan lari lah. Okey, jadi kaedah yang kedua adalah keliling pokok pula. Jom kita buat. Kaedah yang seterusnya adalah keliling pokok. Jadi jarak daripada pokok ni saya punya pengalaman lah. Cara saya akan buat dalam 6 ataupun 5 kaki jarak daripada pangkal pokok ni lah. Okey, jadi kita akan baja keliling. Satu pokok ni lebih kurang dalam 3 kilo kita akan tabur. Ini dalam dekat nak sekilo lah. Okey. Jadi kita tabur. Okay, saya anggarkan sini adalah 5 atau 6 kaki. Tabur je dengan rata. Tapi kalau tanah rata cantik buat macam ni. Kalau tanah bukit selalu kebanyakan orang akan tanam. Memang confirm lah pokok tu akan dapat baja bila tanam. Hujan lebat pun baja tu tak lari dah. Okey. Cukup untuk
satu pokok keliling pokok. Jadi itu sajalah dua cara saya buat pembajaan keliling pokok dengan letak dekat bawah timbunan pelepah. InsyaAllah pokok kita pun dapat baja. Mungkin cara orang lain-lain cara dia. Mungkin jarak lagi jauh. Sebenarnya sini pun ada akar dia sebab akar dia dah sampai ke pelepah. Tapi sebab pelepah yang timbunan pelepah tadi saya dah letak juga, maknanya dia akan dapat dua-dua baja lah, insyaAllah. Jadi jom kita sambung membaja. Okey. Okey, satu lagi nasihat saya, kalau tak mampu, tak nak buat keliling pokok dengan pelepah, pilih salah satu saja. Macam saya, kadang-kadang saya buat satu je. Kadang-kadang kita buat dua, tak kisahlah. Janji pokok dapat makan baja. Kalau kita dah buat keliling pokok, tak buat pelepah pun tak apa. Kalau kita dah buat dekat timbunan pelepah, dekat keliling pokok, tak payah pun tak apa. Pokok tu stay boleh makan baja, insyaAllah. Sebab akar dia dah sampai situ. Jadi ikut kemampuan masing-masing. Mungkin kalau ada modal lebih, nak baja cara dua tu pun boleh juga. Nak buat dua-dua pun boleh juga. Nak buat salah satu pun boleh juga. Macam sekarang baja agak mahal sekarang. Baja racun kan. Jadi kita buatlah mana yang mampu. Contoh kalau kita anggarkan satu guni baja tu boleh berapa pokok je. Jadi kita buat keliling pokok je. Kalau nak lagi jimat, pelepah. Sebab bila pelepah, tapi pelepah tu kita kena ubur lebih sikit lah. Sebab dia akan makan antara pokok ni dengan pokok ni, dia akan makan baja yang sama. Jadi bila kita buat keliling pokok, pokok tu saja makan baja. Tapi kalau kita nak jimat, buat lebih sikit dekat timbunan pelepah, antara pokok ni dengan pokok ni dia akan dapat makan baja lah. Sama rata orang panggil. Okey. Jadi kita akan sambung baja dekat sini pula. Okey, jadi itu saja video saya untuk kali ini. Jadi siapa-siapa yang nak tahu cara pembajaan, bolehlah nak ikut cara saya ke, tak kisahlah. Setiap orang lain pembajaan, tapi kalau ada cara saya yang silap, minta maaf lah. Itu atas dasar pengalaman saya sajalah. Pengalaman saya membaja pokok sawit saya ni. Jadi kita akan buat keliling pokok ataupun lepas. Macam saya kadang-kadang saya buat dua-dua. Kadang-kadang buat pun satu-satu pun boleh. Nak buat keliling pokok ataupun kita timbun dekat bawah pelepah sawit tu yang dah ni kan, macam yang kering ni kan, kita letak bawah tu. Tapi kalau nasihat saya bagi kebun yang berbukit, seelok-eloknya tanamlah. Mungkin dia agak penat tapi berbaloi lah dengan harga baja dengan mahalnya. Lepas tu bila hujan lebat, baja tu tak lari lah. Sebab dia berbukit. Sebab kita dah tanam, insyaAllah pokok tu akan dapat makan baja. Tapi kalau kita tabur, tanah tu berbukit, hujan pula lebat, lepas tu mungkin susah sikit lah dapat. Nak kalau musim hujan kan. Jadi ikut cara masing-masing. Ada yang tanam, ada yang buat keliling, ada yang buat pelepah. Ikutlah. Ada yang tabur macam tu je, tak kisah. Sebab akar sawit ni sebenarnya bila pokok dah besar, dia memang dah keliling dah dia punya akar. Tapi kalau pokok yang baru tanam, masih kecil, bawah 5 tahun ke, dia punya akar tu masih dalam keliling lagi lah. Itu yang saya tahulah. Jadi tak kisahlah nak pakai baja apa-apa pun, jenama baja apa-apa pun, janji baja tu original. Dan pokok yang kecil gunakan baja yang betul lah. Untuk pokok yang baru setahun hingga 3-4 tahun tu, guna baja NPK 15-15-15 ataupun NPK 16-16-16. Bila pokok tu dah keluar buah cantik, barulah kita cari K tu yang tinggi. Macam saya tadi, K dia 20. Jadi ada yang K sampai 25, tak silap saya lah, macam tu lah. Ikutlah masing-masing. Jadi kita belajar sama-sama untuk penjagaan pokok sawit kita ni, insyaAllah. Jadi apa-apa pun, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe kat bawah tu untuk bantu saya memperkembangkan channel saya, untuk saya share ilmu lagi yang bermanfaat kepada anda semua, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.